A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membincangkan iaitu tajuk isu-isu berkaitan perpecahan politik di Malaysia. Sebelum tu nama saya Ahmad Norman Haris bin Muhammad Azmai, nombor metrik 050500. Jadi ini sedikit berkaitan dengan isi kandungan yang akan kami bentangkan, iaitu pertama pendahuluan, konsep politik menurut Islam dan Barat, sistem politik di Malaysia, perkembangan politik di Malaysia dan seterusnya isu-isu perpecahan politik di Malaysia dan juga akhirnya kesimpulan. Jadi kita pergi kepada pendahuluan. Menurut rentetan sejarah, terdapat banyak jenis sistem pemerintahan yang dipakai oleh sesuatu negara. Antara sistem pemerintahan yang dapat direkodkan hierarki, monarki, teokrasi, anarki, demokrasi dan sebagainya. Jadi rata-rata negara sekarang mengamalkan sistem pemerintahan berbentuk demokrasi berparlimen. Seperti apa yang diamalkan negara kita lah. Iaitu merupakan antara sistem pemerintahan yang seimbang di antara pemimpin dan rakyat. Jadi sistem demokrasi dalam politik sesebuah negara memberikan pilihan bagi rakyatnya untuk memilih pemimpin yang mereka gemari. Oleh itu, wujud pelbagai parti politik yang cuba untuk menunaikan hasrat rakyat. Jadi bagi negara yang mempunyai masyarakat majmuk, merangkumi daripada pelbagai kaum, etnik, ras dan agama, isu-isu perpecahan politik lebih cenderung untuk berlaku. Hal ini kerana setiap kaum dan juga agama yang berlainan akan memerlukan dan menuntut hak-hak yang berlainan. Justru itu, wujud beberapa parti politik yang akan cuba memperjuangkan hak-hak rakyat seterusnya akan mewujudkan perpecahan dalam kalangan ahli politik. Jadi seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan konsep politik menurut perspektif Barat. Jadi politik pada dasarnya merupakan satu yang sangat berkait rapat dengan manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi politik ini berasal daripada istilah Yunani iaitu polis yang bermaksud maksud negara kota. Jadi saya ringkaskan ya. Jadi politik menurut Barat ni segala ideologi yang dipegang oleh pemerintah Barat tidak menitik beratkan soal nilai dalam agama. Jadi setengah ideologi yang diamalkan tidak mengambil kira hak insan. Contoh ideologi lain yang diamalkan dalam sistem politik Barat seperti liberalisme, komunisme, Marxisme, feminisme dan sebagainya. Jadi politik menurut Barat meletakkan negara sebagai subjek utama dalam mendefinisikan politik rujukan dan pelaksanaannya dalam sesebuah negara adalah menurut perspektif dan pemikiran masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wafi bin Ahmad Kamil, nombor metrik 050935. Seterusnya saya akan membentangkan tentang politik menurut perspektif Islam. Di dalam buku para ulama, istilah politik juga dikenali sebagai siasat syar'iyah. Contohnya dalam Al-Muhith, siasat berasal daripada kata akar yasasa yasusu. Sasa yasusu bermaksud mengurus, melatih dan mendidik. Ia juga bermaksud memegang kepimpinan masyarakat, membimbing atau melatih haiwan dan mengatur dan memelihara urusan. Menurut Al-Qaradawi, membawa dua maksud dari segi makna umum, menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syariat agama. Ia juga dikenali sebagai khalifah yang bermaksud perwakilan Rasulullah untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Dari segi makna khusus, pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya untuk menjaga kemaslahatan yang akan terjadi, membaiki kerosakan yang sudah terjadi atau untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Khilafah Islamiyah dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang di mana prinsip-prinsipnya bersumberkan daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem politik di Malaysia. InsyaAllah saya akan ringkaskan sedikit. Jadi seperti mana yang kita tahu sendiri, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai masyarakat yang berbeza bangsa dan agama. Jadi Malaysia ni mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Jadi perlembagaan persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Jadi salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian dalam pemerintahan iaitu perundangan, kehakiman, eksekutif dalam pentadbiran. Jadi yang pertama, demokrasi berparlimen di Malaysia. Jadi demokrasi merupakan satu bentuk pemerintahan di mana rakyat memberikan hak memilih kepimpinan dan juga pemimpin kegemaran mereka. Jadi hasil dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang memerlukan kepada wacana, debat, manifesto untuk memuaskan sebanyak mungkin kepentingan rakyat. Jadi sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia ini adalah berasaskan kepada sistem persekutuan. Jadi berdasarkan kepada peruntukan negeri-negeri ini, negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dan sebagainya bersetuju dengan konsep penubuhan negara Malaysia. Okey, seterusnya Raja Berperlembagaan. Jadi pemerintahan beraja merupakan salah satu daripada unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia. Jadi berdasarkan kepada peruntukan oleh perlembagaan, institusi
yang di Pertuan Agong Raja-Raja Melayu di 9 buah negeri dan majlis Raja-Raja Melayu diberi kuasa untuk memelihara adat istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama di negeri masing-masing. Jadi Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Jadi Baginda Agong menjalankan tugas-tugas di bawah perlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri, manakala Raja-Raja pula menjadi Ketua Negeri dan menjalankan tugas mengikut nasihat Menteri Besar masing-masing. Jadi seterusnya kita pergi kepada isu-isu berkaitan perpecahan politik di Malaysia. Jadi seperti mana kita tahu sendirilah, di mana-mana negara sekalipun perbincangan mengenai kuasa dan politik tidak pernah berpenghujung. Jadi perbincangan pada peringkat tempatan seringkali melibatkan kepada parti pemerintah dan juga pembangkang. Jadi salah satu perkara yang menarik dan sentiasa mendapat perhatian ialah mengenai krisis yang berlaku dalam kalangan ahli dan juga politik itu sendiri. Jadi perkembangan politik Malaysia menunjukkan banyak pergolakan terutamanya dalam parti-parti Melayu seperti UMNO, PAS, PKR, PPBM, Parti Perbumi Bersatu dan sebagainya. Jadi konflik politik yang berlaku ini juga turut melibatkan parti politik yang lain seperti DAP, MIC, Warisan yang telah memberi cabaran besar terhadap usaha pembentukan negara bangsa. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang isu-isu berkaitan perpecahan politik di Malaysia dalam matlamat parti yang berbeza. Yang pertama, Parti Islam Malaysia iaitu PAS keluar daripada UMNO tahun 1978. Pada tahun 1973 telah memperlihatkan gabungan antara PAS dan Barisan Nasional. Pada tahun 1978, PAS telah disingkirkan dari Barisan Nasional disebabkan krisis yang berlaku di Kelantan yang mengakibatkan rusuhan. Krisis di Kelantan ini dikenali sebagai Darurat Kelantan. Tercetus apabila Menteri Besar Kelantan iaitu Datuk Muhammad Nasir enggan meletak jawatan selepas undi tidak percaya ke atasnya diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan. UMNO tidak bersetuju dengan calon pilihan PAS iaitu Haji Wan Ismail Ibrahim sebagai Menteri Besar Kelantan selepas PRU 1974. Krisis politik yang berlaku ini telah mengakibatkan PAS ditolak keluar daripada BN pada tahun 1977. Datuk Muhammad Nasir telah dipecat oleh PAS dan beliau dikalahkan dengan undi tidak percaya dalam DUN. Beliau telah menubuhkan Parti Berjasa serta bekerjasama dengan BN untuk menghadapi PAS dalam PRU 1978. Akhirnya kerajaan PAS tumbang setelah memerintah Kelantan selama 19 tahun. Seterusnya, isu hudud dan perpecahan Pakatan Rakyat. Kewujudan Pakatan ini dipertikaikan kerana DAP mengisytiharkan ia tidak lagi wujud pada 16 Jun 2015 kerana DAP tidak dapat bekerjasama dengan PAS. Hal ini disebabkan pertelingkahan antara PAS dan DAP berkenaan isu hudud dan negara Islam. Pada 27 Mei 2016, Parlimen Malaysia telah digemparkan dengan berita bahawa yang di-Pertua Dewan Rakyat membenarkan rang undang-undang itu dibentangkan. Hal ini telah membangkitkan kemarahan pemimpin bukan Islam di Malaysia, terutamanya dalam kalangan pemimpin parti pembangkang. Presiden MCA Liew Tiong Lai mengancam meletak jawatan daripada Kabinet Malaysia jika undang-undang hudud dilaksanakan di Malaysia. Isu itu juga menyebabkan parti MCA dan DAP iaitu dua parti dominan Cina saling bercakaran. Keretakan dalam MCA juga mulai kelihatan apabila Dr. Ridwan T. Abdullah, seorang tokoh Cina Muslim popular, mengumumkan bakal keluar daripada parti itu kerana ia tidak menyokong usul berkenaan. Seterusnya kita pergi kepada punca perpecahan politik disebabkan penubuhan parti politik yang baru. Jadi yang pertama kita pergi melalui penubuhan Parti Semangat 46. Jadi krisis kepimpinan UMNO pada 24 April 1987 telah mencetuskan sejarah baru dalam tanah air. Jadi perpecahan politik terbesar yang berlaku dalam UMNO dapat dilihat melalui penubuhan Parti Semangat 46. Oleh siapa? Oleh Tengku Razali selepas kekalahan beliau kepada Datuk Seri Dr. Mahathir dalam memegang jawatan sebagai Presiden UMNO. Jadi maksud Semangat 46 dan perjuangan beliau ini bertujuan untuk meneruskan semangat penubuhan UMNO yang dahulu ditubuhkan pada tahun 1946. Manakala Dr. Mahathir telah menubuhkan UMNO baru ketika itu untuk menggantikan UMNO yang diharamkan sebelumnya. Hal ini telah menyebabkan aliran yang bertentangan di antara kedua-dua parti tersebut sehingga menyebabkan orang Melayu pada ketika itu berpecah belah antara satu sama lain. Okey, ini yang pertama. Jadi yang kedua disebabkan melalui penubuhan Parti Amanah Negara. Jadi keputusan pemilihan parti pada 4 Jun 2015 telah melihat Datuk Seri Abdul Hadi Awang telah mengekalkan jawatannya sebagai Presiden parti itu pada Penggal 2015 hingga 2017 menewaskan Ustaz Datuk Seri Ahmad Awang. Jadi pada pemilihan itu Haji Muhammad Sabu terlepas jawatan sebagai timbalan presiden yang dipegangnya semenjak daripada tahun 2011 kepada Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi keputusan daripada pemilihan itu turut melihat penolakan daripada kumpulan federasi dalam PAS, antaranya seperti Salahuddin Ayub, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa dan Khalid Samad dan sebagainya lah.
Oleh itu, kumpulan-kumpulan profesional yang diketuai oleh Haji Muhammad Sabu ini kemudiannya bertindak keluar daripada PAS dan menjenamakan semula Parti Pekerja-Pekerja Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1978 kepada Parti Amanah Negara pada 16 September. Jadi hal ini telah mewujudkan perpecahan di antara umat Islam, khususnya kerana Parti PAS kini berpecah kepada dua golongan, iaitu penyokong Tuan Guru Haji Adi dan juga penyokong Haji Mat Sabu. Jadi melalui penubuhan Parti Amanah ni kita dapat melihat apa yang berlaku kepada perpecahan politik yang pada awalnya daripada PAS dan akhirnya telah membawa kepada penubuhan parti yang barulah. Seterusnya kepada penubuhan Parti Bersatu. Jadi Parti Pribumi Bersatu lahir selepas pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Utama Mukhriz Mahathir serta pergantungan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal daripada UMNO pada 24 Jun 2016. Kesannya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai ahli parlimen bebas selama 2 bulan. Jadi beliau telah mencadangkan kepada Tun Dr. Mahathir yang ketika itu tidak lagi memegang apa penjawatan dalam kerajaan untuk menubuhkan Bersatu bersama-sama dengan Datuk Seri Mukhriz Mahathir. Jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin ini telah menjadi wakil tumbang Bersatu dalam Dewan Rakyat dari tahun 2016 sehinggalah tahun 2018. Jadi Datuk Seri dan juga hal ini juga telah menyebabkan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal kemudian telah menubuhkan Parti Warisan di Sabah. Jadi seterusnya kita pergi kepada punca perpecahan. Faktor perpecahan disebabkan pemikiran politik yang berbeza di kalangan ahli politik. Ini insyaAllah kita akan bincangkan. Jadi yang pertama kita dapat melihat melalui perpecahan politik melalui Datuk Onn Jaafar keluar daripada UMNO pada tahun 1951. Jadi krisis yang berlaku, mari kita lihat. Jadi persaingan politik di antara Datuk Onn Jaafar dan juga Tunku Abdul Rahman pada era 1940-an dan juga 1950-an adalah disebabkan oleh dua orientasi politik yang berbeza, pemikiran politik yang berbeza. Jadi Tunku Abdul Rahman ni dilihat lebih cenderung kepada nasionalisme tradisional, manakala Datuk Onn Jaafar ni lebih bersikap anti-feudal. Anti-feudal tak silap saya dia menolak sistem baraan dalam politik. Jadi hal ini dapat diperhatikan dalam isu pelantikan Timbalan Perusahaan Janji Tinggi Inggeris Melayu. Jadi Datuk Onn Jaafar ni ditolak benda ni. Jadi oleh itu Sultan Badli Shah telah memainkan peranan dalam menggerakkan Raja Melayu lain untuk sama-sama menentang cadangan Datuk Onn. Jadi nak katakan di sini sikap anti-feudal Datuk Onn ni bukanlah satu yang baru kerana beliau ni sebelum ini pernah berkrisis dengan Istana Johor. Juga berkaitan dengan jadi peristiwa perletakan jawatan Datuk Onn Jaafar sebagai yang dipertua UMNO merupakan krisis awal yang melibatkan parti tersebut, Parti UMNO. Jadi, kesan daripada peristiwa tersebut telah berlakunya perpecahan dan juga kepuakan dalam Parti UMNO itu sendiri. Jadi, parti ini secara kasar telah bahagi kepada mereka yang menyokong Datuk Onn Jaafar dan juga tidak menyokong mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu-isu pemecatan aturan Melayu dalam UMNO pada tahun 1969. Jadi, seperti mana bila kita sebut pasal tahun 1969 ni memang suatu sejarah yang cukup besar yang telah berlaku di negara kita. Jadi sebelum kita pergi kepada situ, kita tengok apa krisis politik yang berlaku. Jadi sejak selesainya pilihan raya umum pada tahun 1964, keadaan politik negara tidaklah begitu tenteram kerana banyaknya isu-isu perkauman yang dibangkitkan oleh PAP. Jadi isu-isu tersebut menjadi perdebatan antara kaum ialah cadangan penubuhan UKM, penubuhan Universiti Merdeka, isu-isu bahasa dan sebagainya. Jadi antara mereka yang bersuara dan melibatkan diri bersama-sama orang Melayu ialah Syed Jaafar Albar, Syed Nasir, Harun Idris, Musa Hitam, Abdullah Ahmad dan juga Dr. Mahathir sendiri. Jadi Lee Kuan Yew pada ketika itu merupakan pemimpin parti PAP yang menyifatkan bahawa mereka ni sebagai antara Melayu. Jadi golongan mereka yang saya cakap ni memperjuangkan orang-orang Melayu. Jadi pemimpin-pemimpin yang digerak Ultra ini bukan sahaja membela nasib orang Melayu, mengkritik pemimpin Cina, malah Tunku Abdul Rahman juga turut menjadi mangsa kritikan. Jadi kejadian pada 13 Mei 1969 ini telah menggoncang pemerintahan Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi saya ringkaskannya. Jadi Dr. Mahathir ni telah menuduh Dr. Tunku Abdul Rahman terlalu berlembut dengan tuntutan orang Cina sehingga berlakunya peristiwa 13 Mei pada tahun itulah. Jadi pada 17 Jun, Dr. Mahathir telah menulis pucuk surat kepada Tunku Abdul Rahman yang melahirkan perasaan tidak puas hati dengan gaya pemerintahan Tunku. Oleh itu, pada 12 Julai 1964, Dr. Mahathir telah dipecat daripada menjadi ahli UMNO bersama-sama beliau iaitu Musa Hitam yang turut dipecat pada 28 Julai 1969.
Jadi seterusnya kita pergi kepada krisis kepimpinan UMNO pada tahun 1987 iaitu Tengku Razali dan juga Tun Mahathir. Jadi Perhimpunan Agung UMNO pada 4 April 1987 telah mencatat sejarah apabila pemilihan Majlis Tertinggi menyaksikan kedudukan Presiden telah dicabar. Dalam hal ini kedudukan Dr. Mahathir sebagai Presiden Parti telah dicabar oleh Tengku Razali Hamzah. Jadi Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri pada Julai 1981 dan kedudukan beliau tidaklah begitu kuat. Jadi beliau ni dikatakan menghadapi masalah dalam memilih penimbalannya dalam kerajaan dan juga parti. Jadi Tengku Razali Hamzah yang lebih senior kedudukannya dalam barisan kepimpinan tidak dipilih secara automatik sebagai timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi ni kita dapat lihat krisis yang berlaku di antara Tengku Razali dan juga Tun Mahathir. Jadi sehubungan dengan itu, pada Perhimpunan Agung UMNO pada 1981, Parti UMNO telah menyaksikan perebutan jawatan timbalan Presiden. Jadi dua calon yang bertanding iaitu Tengku Razali Hamzah dan juga Musa Hitam selaku Menteri Pelajaran pada waktu itu. Musa Hitam dilihat lebih berpeluang kerana imej yang dimilikinya sebagai seorang tokoh yang memperjuangkan suara Melayu berbanding lawannya. Jadi kekalahan ini telah menyebabkan Tengku Razali menubuhkan sebuah parti baru bertujuan untuk menentang UMNO baru di bawah pimpinan Dr. Mahathir. Jadi kesan daripada penubuhan parti ini juga telah mengancam perpaduan dan juga masa depan politik Melayu yang boleh menjatuhkan martabat orang Melayu sendiri dalam mencapai kesefahaman politik di antara satu sama lain. Seterusnya, pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Pada 2 September 1998, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipecat daripada jawatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari berikutnya, beliau turut disingkir daripada jawatan Timbalan Presiden dan Ahli UMNO. Pemecatan Datuk Seri Anwar telah membawa UMNO ke dalam krisis yang besar pada dekad 1990-an dan ia menjadi krisis kedua terbesar dalam karier Dr. Mahathir sebagai Presiden Parti sejak peristiwa perpecahan UMNO 1987. Perhubungan Datuk Seri Anwar dengan Dr. Mahathir dipercayai bermula sejak tahun 1969 apabila kedua-duanya memainkan peranan dalam menentang kepimpinan Perdana Menteri iaitu Tunku Abdul Rahman. Datuk Seri Anwar pada ketika itu merupakan pemimpin pelajar di Universiti Malaya telah menjemput Dr. Mahathir untuk berucap dalam majlis bersama pelajar yang dianjurkan oleh beliau. Kemarahan Datuk Seri Anwar dalam politik UMNO telah menimbulkan perasaan iri hati dalam segelintir pemimpin UMNO. Mereka berpendapat bahawa Datuk Seri Anwar telah dilayan dengan baik oleh Dr. Mahathir. Bagi mereka, Datuk Seri Anwar berjaya menggunakan kedudukan istimewa di sisi Dr. Mahathir dengan membawa masuk beberapa elemen yang dikatakan bertentangan dengan sentimen golongan establishment dalam UMNO. Kemuncak kepada krisis Datuk Seri Anwar dan Dr. Mahathir berlaku pada 2 September 1998. Sebelum tarikh itu, pertentangan antara kedua-duanya telah pun berlaku. Misalnya pada Perhimpunan Agung UMNO 1995 dan semasa lawatan Dr. Mahathir ke luar negara pada Julai hingga Ogos 1997. Telah tersebar kabar ingin mengatakan bahawa sudah tiba masanya kedudukan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri perlu diganti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada Julai 1997, krisis ekonomi telah melanda dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara dan ia juga memberi kesan kepada negara Malaysia dan politik dalaman negara Malaysia. Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri telah mengecam spekulator mata wang yang menyebabkan krisis ini berlaku. Bagaimanapun, pendapat Dr. Mahathir disanggah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Keuangan Malaysia pada ketika itu. Beliau menyatakan bahawa krisis ekonomi di Malaysia adalah disebabkan oleh amalan rasuah, kronisme dan nepotisme. Krisis terhadap pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada jawatan parti dan kerajaan telah menyebabkan ahli UMNO berpecah. Mereka yang selama ini menyokong kuat Datuk Seri Anwar Ibrahim bertindak keluar daripada parti UMNO untuk menyertai PAS ataupun Parti Keadilan. Manakala yang lain bersimpati dengan Datuk Seri Anwar dan tetap kekal dengan parti. Pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membawa kepada penangkapan beberapa orang UMNO yang rapat dengannya di bawah ISA. Beberapa minggu selepas pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dua orang rakan rapat beliau telah diarah meletakkan jawatan daripada memegang jawatan Ketua Editor Akhbar Utama Negara iaitu Utusan Malaysia dan Berita Harian, yakni Johan Jaafar dan Ahmad Nazri Abdullah. Hal ini diikuti peletakan jawatan pengarah urusan sistem televisyen Malaysia iaitu TV3 dan kekosongan jawatan-jawatan ini telah dipenuhi oleh mereka yang diketahui sebagai penyokong Dr. Mahathir. Seterusnya, krisis politik di Perak pada PRU 2008. Krisis Perak merupakan satu pertelingkahan tentang keabsahan kerajaan yang dibentuk oleh Pakatan Rakyat di negeri Perak. Krisis ini bermula apabila 3 dun Perak dari Pakatan Rakyat melompat parti dan isytihadkan diri mereka menyokong BN. Keadaan ini memberi kejayaan kepada BN dan meyakinkan Sultan Perak untuk membubarkan kerajaan yang dibentuk oleh Pakatan Rakyat dan diganti dengan BN.
dalam PRU 2008, PR iaitu Pakatan Rakyat berjaya memenangi 32 DUN di Perak, manakala BN pula memperoleh 27 kerusi. Sebelum krisis berlangsung, ada anggota dari BN iaitu Nasaruddin Halim telah keluar dari parti dan telah menyertai PKR. Selepas itu, 3 orang adun Pakatan Rakyat yang bertindak keluar daripada parti dan mengisytiharkan diri mereka bebas dan menyokong BN. Tindakan 4 parti ini menyebabkan Pakatan Rakyat dan BN mempunyai jumlah kerusi yang sama iaitu 28 kerusi serta terdapat 3 wakil bebas. Pada 4 Februari 2009, Menteri Besar Perak ketika itu bertemu dengan Sultan Perak bagi mendapat perkenan untuk membubarkan DUN serta mengadakan pilihan raya semula. Tetapi Sultan Perak telah bertemu dengan Perdana Menteri dan ahli-ahli Pakatan Rakyat yang keluar parti. Perdana Menteri pula memohon untuk mendapatkan perkenan membentuk kerajaan yang baru. Tidak lama kemudian, Sultan Perak mengisytiharkan bahawa DUN di Perak tidak akan dibubarkan dan Menteri Besar diminta meletakkan jawatan, yakni hilang kepercayaan terhadap Menteri Besar Perak. Sultan Perak memperkenalkan kerajaan baru. Pimpinan BN dan Dr. Zamri Abdul Kadir dilantik sebagai MB Perak yang baru pada 6 Februari 2009. Krisis Perak ini menimbulkan kontroversi kerana ada pihak mendakwa BN telah membeli ketiga-tiga wakil Pakatan Rakyat untuk melompat parti bagi membolehkan BN membentuk kerajaan di negeri Perak. SPR, yang ini Suruhanjaya Pilihan Raya, menerima kesan daripada krisis tersebut kerana menolak surat permohonan untuk mengadakan pilihan raya semula. Krisis ini juga mendapat perhatian umum apabila pelantikan Menteri Besar Zamri Abdul Kadir dilakukan meskipun kedudukan jawatan Menteri Besar sedia ada ketika itu masih lagi dipersoalkan. Pengambil alihan kuasa di negeri Perak ini dilihat kurang demokratik dan kerajaan BN di Perak mengalami krisis legitimasi yang serius. Ini kerana bagi membentuk kerajaan baru, sepatutnya pilihan raya perlu diadakan. Disebabkan krisis PAS dengan UMNO, ekoran perpecahan dulu agak sukar untuk mereka bergabung, justru menyebabkan lebih banyak perpecahan. Seterusnya, Kemelut Politik 2020, iaitu Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Kerajaan gabungan Pakatan Harapan jatuh selepas berkuasa selama 22 bulan dan mereka menang pada tahun 2018. Kemelut ini bermula apabila beberapa parti politik bergabung dan cuba membentuk kerajaan baru dengan mendakwa majoriti kerusi di Dewan Rakyat peringkat rendah Parlimen Malaysia tanpa melalui pilihan raya. Ia dicapai melalui penarikan diri bersatu dari gabungan Pakatan Harapan dan melalui sokongan beberapa ahli parlimen dari Parti Keadilan Rakyat yang meninggalkan parti itu. Hal ini bermula daripada peletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia iaitu Dr. Mahathir Mohamad. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah kemudiannya telah bertemu dengan semua ahli parlimen dan pimpinan parti politik untuk mendapatkan sokongan mereka terhadap calon Perdana Menteri yang baru. Baginda akhirnya melantik Presiden Bersatu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional. 3 negeri iaitu negeri Johor, Melaka dan Perak juga mengalami perubahan dalam kerajaan negeri kerana Perikatan Nasional memperoleh majoriti dalam masing-masing Dewan Negeri Johor, Dewan Undangan Negeri Melaka dan DUN Perak. Krisisnya bermula apabila mesyuarat yang dihadiri oleh Presiden Parti Pakatan Harapan diadakan pada 21 Februari 2020 di mana mesyuarat itu diadakan untuk menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Presiden PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri ketika itu berkata bahawa beliau akan meletakkan jawatan selepas APEC Malaysia 2020. Pada tarikh 23 Februari, beberapa parti politik mengadakan sebuah mesyuarat luar biasa di beberapa lokasi berasingan dan mesyuarat ini dikenali sebagai langkah syaratan di media sosial. Setelah itu, beberapa pemimpin parti politik yang lain telah pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah di Istana Negara. PKR membuat sidang media pada tengah hari di mana Setiausaha Agung Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution mengumumkan bahawa Datuk Seri Azmin Ali dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Hajjah Zuraida Kamarudin yang juga naib Presiden PKR telah dipecat dari parti. Datuk Seri Azmin kemudian mengumumkan bahawa beliau akan membentuk blok bebas di Parlimen bersama dengan Yang Berhormat Zuraida dan 9 anggota Parlimen lain yang memutuskan untuk keluar parti berikutan pengusirannya. Tun Dr. Mahathir telah menyerahkan surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah pada tengah hari 24 Februari. Selepas peletakan jawatan beliau, Baginda Agong telah memanggil beberapa ahli parlimen
untuk menghadap Baginda Agung bagi menyatakan sokongan kepada bakal calon Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir telah dilantik sebagai Perdana Menteri interim. Pakatan Harapan hilang majoriti daripada ahli parlimennya apabila Datuk Seri Azmin Ali dan beberapa ahli parlimen yang lain meninggalkan parti berkenaan. Tun Dr. Mahathir kemudiannya meletakkan jawatan selaku Presiden Parti PPBM, Parti Bersatu, namun permintaan beliau ditolak oleh ahli PPBM dan mereka tetap menyatakan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Pada waktu petang 28 Februari, Wakil Istana telah mengeluarkan titah untuk memanggil ahli parlimen menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menyatakan calon sebagai Perdana Menteri. Pada 28 Februari, Bersatu telah mengeluarkan keputusan untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Bersatu kemudiannya mengeluarkan kenyataan mengumumkan sokongan mereka terhadap Presiden Parti iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8, disokong oleh 26 ahli parlimen Bersatu dan 10 orang lain yang dipimpin oleh Datuk Seri Azmin Ali. Lebih 60 ahli parlimen dari UMNO, PAS, MCA dan MIC juga mengumumkan sokongan mereka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pembantu Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mengesahkan Datuk Seri Azmin Ali dan 10 bekas ahli parlimen PKR secara rasmi menyertai Bersatu. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan rakan sekutunya telah menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah pada 29 Februari. Beliau juga mengumumkan bahawa gabungannya terdiri daripada Bersatu, UMNO, PAS, GPS dan STAR. Dan gabungan ini dikenali sebagai Perikatan Nasional. Perikatan Nasional mengumumkan mereka mempunyai gabungan parti terbesar dan blok politik terbesar ketika itu. Kemudian Istana Negara telah mengumumkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai majoriti sokongan dan beliau dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Seterusnya, faktor perpecahan politik di Malaysia. Yang pertama, penubuhan parti baru. Setiap parti politik mempunyai tujuan dan haluan yang berbeza. Setiap penubuhan parti politik yang baru membawa kepada perpecahan secara tidak langsung. Seperti contoh penubuhan parti politik yang baru oleh Tun Dr. Mahathir iaitu Parti Perjuang. Walaupun masih belum diiktirafkan oleh ROS, tetapi ia tetap membawa perpecahan kepada masyarakat Malaysia, terutama orang Melayu. Hal ini kerana kewujudan parti baru hanya akan mewujudkan perpecahan, sedangkan masyarakat Malaysia terutamanya bangsa Melayu perlu mencari perpaduan. Berikut merupakan kata-kata daripada Tan Sri Dr. Rais Yatim. Seterusnya, kepelbagaian kaum. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbeza merangkumi bangsa, ras, etnik dan agama. Bagi sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk, kecenderungan untuk berlakunya perpecahan politik akan tinggi. Setiap kaum atau bangsa menginginkan hak dan keinginan yang berbeza antara satu sama lain. Berikut merupakan contohnya UMNO majoriti Melayu, MIC mempunyai majoriti India, MCA dan DAP mempunyai majoriti Cina, manakala PAS majoritinya merupakan umat Islam. Seterusnya, ideologi pemimpin. Setiap orang mempunyai pemikiran dan ideologi yang berbeza. Hal ini juga lebih kurang sama dengan tujuan penubuhan bagi sesebuah parti. Penubuhan sesebuah parti bertujuan untuk membawa hak-hak atau keperluan yang berbeza berlandaskan kepada motif pertubuhan parti tersebut. Manakala pemimpin bagi sesebuah parti berkenaan merupakan suara atau wakil daripada sejumlah rakyat atau ahlinya. Seperti contoh pada zaman permulaan UMNO, krisis di antara Tunku Abdul Rahman dengan Datuk Onn Jaafar. Pemikiran di antara kedua-dua mereka telah membawa kepada perpecahan UMNO. Apabila Datuk Onn Jaafar tidak bersefahaman dengan Tunku Abdul Rahman, pengikut dan penyokong beliau, yakni Datuk Onn Jaafar, turut berasa sedemikian dan selanjutnya menyebabkan ahli UMNO menjadi berpuak-puak. Seterusnya, kesimpulan. Perpecahan dalam politik maupun di kalangan ahli politik menunjukkan kematangan sebuah negara dalam berpolitik. Pada skala yang dianggap relevan, ia menunjukkan bahawa politik di sebuah negara tersebut adalah stabil, yakni ia mempunyai blok kerajaan dan blok pembangkang. Namun apabila perpecahan dalam politik sesebuah negara dilihat terlalu kerap berlaku, maka ia akan menimbulkan masalah kepada negara dan masyarakat negara tersebut. Negara sejahtera bermula daripada perpaduan antara rakyat dan pemimpin. Jika tiada perpaduan, maka impian negara sejahtera tidak mampu dicapai. Sikap pemimpin yang terlalu mementingkan hasrat diri sendiri, kroni atau kepentingan parti semata-mata akan menyumbang kepada perpecahan di sesebuah negara. Bertitik mula daripada sikap pemimpin yang sebegini rupa akan membawa kepada pelbagai gejala yang tidak sihat seperti rasuah, penggubalan wang haram, pilih kasih iaitu bias dan sebagainya.
dan ini akan menyebabkan politik kotor. Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan dan politik. Beliau tidak menolak politik secara keseluruhannya, tetapi beliau menolak sistem politik yang sekular, iaitu semasa zaman pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Bahkan Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi menyokong sistem pemerintahan Adnan Menderes, iaitu beliau memperjuangkan Islam di samping menentang pemerintahan dan politik sekular pada zaman kekuasaannya. Pada hakikatnya politik itu tidak kotor, tetapi ia dicorakkan oleh pemimpin yang berkuasa. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lamu bissawab.